Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung tajuk sokongan pergerakan dan pertumbuhan haiwan. Boleh rujuk dekat buku teks, muka surat 114. Okey, dalam tajuk sokongan dan pergerakan dan pertumbuhan haiwan, pertama sekali awak kena ingat apa itu haiwan vertebrata. Haiwan vertebrata, ulang balik yang dulu. Haiwan vertebrata ialah haiwan yang bertulang belakang, iaitu contoh ikan, amphibia, reptilia, burung dan mamalia. Okey, ini merupakan sistem sokongan dalam haiwan. Contoh macam manusia, kita kena ada rangka. Rangka itu sebagai sokongan untuk kita duduk, berdiri. Okey, haiwan pun ada sistem sokongan, iaitu rangka dalam, rangka luar dan juga rangka hidrostatik. Okey, yang pertama rangka dalam. Rangka dalam biasanya untuk haiwan vertebrata, haiwan yang ada tulang belakang. Contoh kucing, katak, ikan, buaya, elang. Okey, rangka dalam ni adalah sokongan bagi semua vertebrata, maknanya haiwan yang ada tulang belakang, termasuk manusia. Okey, rangka tu terbina daripada tulang atau rawan. Okey, rangka berperanan untuk menyokong berat badan, melindungi organ dalaman dan juga mengekalkan bentuk badan. Okey, selain itu rangka dalam juga menjadi asas pautan bagi otot untuk menggerakkan bahagian badan. Okey, seterusnya adalah rangka luar. Rangka luar untuk haiwan invertebrata, iaitu haiwan yang tiada tulang belakang. Contohnya laba-laba, udang, kalajengking dan ketam. Contohnya rangka luar ni adalah lapisan keras kitin berlilin. Okay, contoh kalau makan udang, dia ada satu lapisan yang keras. Okay, ataupun kita biasa cakap cangkerang. Okay, rangka ini berfungsi untuk menyokong berat badan, mengekalkan bentuk badan dan melindungi organ dalaman haiwan. Okay, selain itu, rangka ni juga sebagai tapak bagi pelekatan otot. Okay, seterusnya adalah rangka hidrostatik. Rangka hidrostatik maksudnya hydro tu adalah daripada perkataan air. Maksudnya haiwan yang menggunakan rangka hidrostatik, dia menggunakan cecair dalam badan untuk bergerak. Okey, contoh haiwan invertebrata yang menggunakan rangka hidrostatik iaitu tapak Sulaiman, obor-obor, cacing tanah dan juga lintah. Yang ini biasanya haiwan yang tak ada tulang belakang dan juga tiada cangkerang. Okey, haiwan-haiwan ini disokong oleh rangka hidrostatik. Dia terdiri daripada dinding berotot yang melitupi rongga badan yang diisi dengan bendali. Itulah Cuk cakap tadi, bendali. Bendali itu maksudnya air lah. Sebab tu dipanggilkan hidrostatik. Okey, bendali ini mengenakan tekanan pada dinding berotot badan dalam semua arah, menyebabkan badan haiwan yang lembut menjadi tegar. Okey, ia juga mengekalkan dan mengawal bentuk badan. Selain itu, ia memainkan peranan dalam pergerakan haiwan tersebut. Okey, seterusnya kita tengok pada rangka luar pertumbuhan. Okey, pertumbuhan boleh diukur dan dilihat dengan menggunakan graf melawan masa. Okey, sebelum ni kita dah belajar. Graf dinamakan lengkung pertumbuhan. Okey, kita nak tahu pertumbuhan kita mengikut kepada ketinggian dan berat badan. Okey, contoh unit pertumbuhan adalah tinggi. Tinggi kita guna cm. Si padu cm padu, jisim segar G ataupun jisim kering G. Okey, lengkung pertumbuhan macam ni. Okey. Waktu ada belajar waktu form 3, pertumbuhan lelaki dengan perempuan kita dah belajar waktu form 3. Okey, maksudnya waktu dari baby, ini baby. Okey, kemudian kanak-kanak pertumbuhan pesat. Okey, bila dah sampai tahap 16 tahun, okey, pertumbuhannya jadi perlahan. Okey, dan bila dah sampai tahap dewasa, pertumbuhannya sikit je.
peningkatan. Okey, lengkung ni namanya sigmoid. Lengkung pertumbuhan namanya sigmoid. Okey, ini adalah biasanya untuk manusia lah dan juga haiwan bertulang belakang, iaitu haiwan vertebrata. Okey, tapi berbeza dengan haiwan yang berangka luar. Contohnya haiwan yang ada cangkerang lah. Kenapa? Sebab dia adalah berperingkat. Okey, seperti lipas dan belalang. Okey, kenapa dia berperingkat? Okey, kita tahu yang serangga dia ada cangkerang ataupun lapisan kulit. Okey, untuk dia membesar, dia perlu menanggalkan rangka luar tu berulang kali sampai dia mencapai peringkat dewasa. Okey, proses penanggalan kulit ini dinamakan ekdisis. Okey, contoh ni grafnya, kalau kita tengok graf dia tak sama macam graf organisma lain. Dia berbentuk seperti tangga. Okey. Okey, contoh paksi Y panjang badan, paksi X masa. Contoh waktu pertama telur, kemudian peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4, peringkat 5, peringkat dewasa. Kalau tengok grafnya, kenapa berbentuk tangga? Okey, contoh pada waktu telur, sebelum telurnya pecah, haiwannya tidak membesar. Okey, waktu menjadi telur, dia haiwannya saiz telurnya lah. Okey, kemudian lepas pecah telur, dia akan membesar. Okey, pada peringkat 1, pertumbuhannya tidak meningkat. Pertumbuhan tak meningkat maksudnya waktu itu serangga tu menyalin kulit, iaitu proses ekdisis. Okey, ada berapa banyak? Tengok ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 peringkat serangga menyalin kulit. Waktu tu pertumbuhan dia tak ada. Maksudnya proses yang waktu tu adalah menyalin kulit. Lepas dia salin kulit, baru dia membesar. Dah membesar, okey, pada satu tahap dia salin kulit lagi. Lepas tu membesar. Tu salin kulit lagi sampailah di tahap dewasa. So waktu dia menyalin kulit tu, peringkat namanya peringkat nimfa. Okey, peringkat nimfa. Okey, semasa ekdisis, haiwan berangka luar akan menyedut udara bagi mengembangkan badan. Tindakan menyedut udara ini akan memecahkan rangka luar lama yang keras. Okey, kalau ikut logik takkan dia nak kepit sendiri kulitnya. Jadi dia akan menyedut udara sampai badannya kembang, kemudian barulah rangka luar tu pecah. Okey, pertumbuhan pesat akan berlaku untuk penambahan saiz organisma sebelum rangka luar yang baharu tu mengeras. Okey, bila dah mengeras, saiznya samalah. Okey. So, daripada yang kita belajar ni, haiwan berangka luar akan mengalami beberapa peringkat ekdisis sebelum mencapai peringkat dewasa. Jadi peringkat ekdisis ni menyebabkan graf lengkung pertumbuhan tu berbentuk tangga. Berbanding dengan organisma lain, dia berbentuk sigmoid. Okay, pada peringkat nimfa, haiwan tersebut akan makan dengan banyak untuk membina tisu-tisu baru dan mengalami pertambahan jisim. Okay. So pada waktu itu hormon akan mengawal setiap peringkat. Okay, so daripada ni kesimpulan yang kita dah belajar, ada haiwan ada 3 jenis sokongan, iaitu rangka dalam, rangka luar dan rangka hidrostatik. Okey, rangka luar untuk haiwan vertebrata ataupun haiwan bertulang belakang. Haiwan invertebrata, rangka dalam untuk haiwan vertebrata, rangka luar untuk haiwan invertebrata dan rangka hidrostatik untuk haiwan invertebrata juga yang tidak mempunyai kulit atau cengkerang. Okey, lagi satu yang kita belajar, lengkung pertumbuhan untuk organisma biasa berbentuk sigmoid, tapi untuk rangka luar dia berbentuk tangga. Okey.